الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan seterusnya. Ya, alhamdulillah dapat kita beramal ibadah semula. Kita dapat menyambung semua kuliah kita yang terakhir bulan 10 kan. Bulan 10 8 bulan 10 muka surat 158 dan hari ini kita akan muka surat 159 pula. Yang lepas bab mengenai adab-adab makmum dalam solat, dan sekarang kita membaca doa iftitah. Ya, bab membaca doa iftitah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Ganjarannya kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, seterusnya kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, kepada guru-guru kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk surat 159, sudah kita yang terakhir 8 bulan 10, betul kan? Yang saya catat lah tadi. Ya. Okey. Okey. Bab membaca doa iftitah. Selain iftitah turut dibaca oleh imam dan orang yang salat sendirian. Imam An-Nawawi telah menyebutnya secara panjang lebar dalam kitabnya Al-Azkar halaman 90. Di sini saya nukilkan maksud kata-kata beliau seperti berikut. Ketahuilah bahawa terdapat banyak hadis yang keseluruhannya menyatakan bahawa seseorang itu hendaklah mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhan, kalau kita sambung walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu kalau kita sambung, ya. Tapi kalau kita berhenti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, kalau kita nak cepat membaca doa kita sendirinya, kita boleh sambung terus Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa taraftu bi dhanbi faghfirli zunubi jami'an fa innahu la yaghfiru
fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadayk wasyarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang bawah ini jarang orang baca, sedangkan yang pilih atas pun ada juga orang tak baca. Bukan makmum saja, kadang imam-imam pun tak baca. Saya perhatikan kebanyakan, kebanyakan apa? Minta maaf lah saya kalau ada kat sini yang tu. Kalau imam muda-muda yang baru balik dari overseas contohnya, dari Mesir, dari Jordan, itu kebanyakan ditinggalkan. Sedangkan apa itu doa iftitah? Maksud doa iftitah? Iftitah itu pembuka, doa pembuka kita. Jadi bacaan itu bagi Imam Syafi'i, bagi Imam Syafi'i sunat muakkad, pasal dituntut kat situ tu. Sekurang-kurangnya wa ana minal muslimin tadi sampai itu sekurang-kurang. Pasal ini doa kita, ikrar kita. Tengok tadi nanti maknanya ya. Dia kata apa tadi? Wajah tu wajah. Ini kalau mengaji pondok, ketika saya mengaji pondok, sebelum wajah tu ni dia nak menguatkan lagi. Ditambah sebelumnya ini wajah tu wajah. Sesungguhnya aku lah. Ini tu ditambah dulu. Itu yang waktu saya mengaji pondok dulu lah. Tapi oleh kerana dari dulu dia memang saya amalkan, saya bawa lah. Ini wajah tu wajah. Ini tu sesungguhnya menguatkan lagi. Itu menguatkan lagi. Wajah tu wajah lillazi fatara samawati. Aku menghadapkan ni, nanti kita tengok maknanya, maksudnya. Ikrar kita. Pasal tu kalau kita nak datangkan khusyuk solat kita, kita nak datang khusyuk, kita hayatilah dalam doa iftitah tu. Pasal kita ikrar kat situ tu. Pasal tu kadang orang baru masuk kerja semua ada angkat sumpah kan. Masuk kerja bahawa saya akan menyimpan rahsia kerajaan dan sebagainya dengan taat setia. Tapi itu hanya sekadar di mulut saja, tidak masuk ke hati. Pasal tu apabila kerja tak kisah dia. Dia tak sambil lima. Apa yang diikrarkan dia lupa. Itu yang dia katakan rasuah dan sebagainya tu. Sedangkan itu masuk etika dalam ikrar kita, masuk dalam kerja tu. Jadi oleh itu kita ikrar kita ketika solat tadi adalah apa tadi? Doa iftitah tadi. Okey. Mari kita baca mana. Maksudnya Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala pujian yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Maha suci Allah pada waktu pagi dan petang. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan ke semua langit dan bumi dalam keadaanku yang lurus dan menyerah diri. Kalau kita ikrar kat situ, kita menghadap bahawa kita ketika solat kita berkata-kata, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita atas dasar kita faham apa dalam doa iftitah, itulah datangnya khusyuk. Kita fokus pada satu saja. Mana kita nak buat tempat sujud kita lah, selalunya dah kepada tempat sujud kita itu sekurang-kurangnya. Kalau kat depan dinding, kalau kita tak nak duduk tu, nak dekat orang sakit mata, orang baru operasi kan, tak boleh duduk kan, maka dia begini pun boleh.
Kini dia fokuslah pada apa? Sama ada saya pejam celik kan? Itu boleh lah. Kita nak fokus tadi. Kalau kita fokus dengan betul, itu pada pasal itu dalam minta maaf saya pergi ke pula orang tawaf. Kita solat di dalam Kaabah, kita solat depan Kaabah. Okey, kat mana kita nak fokus? Sama ada kita nak tengok tempat sujud ataupun kita tengok fokus tengok apa Kaabah. Ada setengah ustaz pula mengatakan suruh fokus depan tempat sujud. Jangan fokus kat Kaabah, pasal nanti nampak orang tengah tawaf kan? Orang tengah tawaf. Kalau bukan solat waktu, solat sunat tu memang orang boleh tawaf, kecuali solat fardu itu aja baru orang tak boleh tawaf, semua berhenti, mesti semua berhenti. Dia kata ustaz gitu pula. Saya tidak pula, saya fokus pada Kaabah, sebab itulah yang kita harapkan waktu kita dia tu. Inilah kita kalau kita di Malaysia tu fokus kita Kaabah juga kan, tempat sujud kita, mau bayangan kita Kaabah. Dia kata nanti nampak orang tawaf. Kalau kita fokus pada Kaabah, mana nampak orang tawaf? Tak nampak orang tawaf, pasal bayangan kita. Cuba kita bayangkan, kalau katakan kita dengan hayalan yang betul, kita fokus hayalan kita, mak mentua lalu depan pun tak nampak, bukan kira belakang, ya tak? Depan pun tak nampak, tak perasan, ya tak? Itulah saya teringat lagi selalu arwah isteri saya caci. Boleh, bukan caci lah, dia ingatkan saya kata, apabila sesuatu tu saya dia lalu bila you lalu aja, saya dengan dia you je, you bila tu. Itulah orang lain nampak, isteri sendiri tak nampak. Macam kita fokus pada yang lain, ya tak? Bukan saya fokus pada isteri saya tadi, ya tak? Kalau saya fokus pada isteri saya, tentu saya nampak. Orang lain jadi nampak macam isteri saya pula, ya tak? Contoh ibarat pada kita, pasal fokus ni tadi kan. Kalau kita hayal betul-betul tak nampak, pasal hayal itu fokus, tumpu. Nah, contoh kalau tuan-tuan main badminton lah, kalau tak fokus pada itu, apakah jadi? Bola melayang ke mana kita tak tahu. Tak? Tak? Begitu juga. Ini orang main badminton. Ya? Kalau ini, pasal ni biasanya, minta maaf lah, bukan saya nak katakan, kalau tempat Datuk Daud Cik Ngah sana, Bani Wila, saya ngajar surau Datuk Daud yang membaca sana, banyak Tan Sri, Datuk dia main golf. Jadi saya bayangkan golf lah. Minta maaf Datuk Tan Sri tu ni, kita nak hayung belah golf, kenapa tak pukul aja, tak boleh kan? Kena diacah-acah aja. Nak fokus ustaz. Itulah kita solat pun nak fokus lah tu. Kalau kita pukul aja kena tak? Kena, tapi tak tahu nak tuju ke sana, tertuju sini. Pasal dia punya apa, kayu golf tu, kita nak kena betul lari tu, ya. Kalau belok sikit saja, habislah lari sana. Belok sini, lari sana. Pasal kita nak pun, pasal itu antara kita nak pegang ni pun, antara ini kuat, ya. Kita berdiri pun enggak, itu pun itu ya. Pasal saya cerita ni, memang saya suka main. Itu cara kita nak fokus tu tadi. Okey. Jadi kita dalam solat, maka bacalah doa iftitah, hayati maknanya dan sebagainya, ya. Okey. Serta tidaklah aku termasuk daripada kalangan orang-orang musyrikin. Itu ikrar itu di dalam solat, ya. Okay. Sesungguhnya solatku, ibadahku, kehidupanku dan kematianku hanyalah bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Solat kita semua sekarang hanya kerana Allah, bukan kerana siapa.
kita solat tadi kerana Allah semata-mata, bukan kerana bapa mentua, mak mentua, tak, ya, kerana Allah, lillahi ta'ala tadi. Okey. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Yalah, situ kan. Hanyalah bagi Allah Tuhan sekalian Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan seperti itulah aku diperintahkan, serta aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang berserah diri, ya, yang berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Raja, tidak ada Tuhan selainmu. Engkaulah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzalimi diriku dan mengakui dosaku, maka ampunilah kesemua dosaku. Sesungguhnya tidak ada sesiapa yang boleh mengampunkan dosa-dosa melainkan-Mu. Berilah petunjuk kepadaku ke arah akhlak yang terbaik. Tidak ada sesiapa yang boleh memberikan petunjuk kepada akhlak tersebut melainkan-Mu. Mudu kepada Allah lah, ya. Palingkanlah aku daripada akhlak yang buruk. Minta dijauhkanlah daripada akhlak yang buruk. Tidak ada sesiapa yang dapat memalingkannya melainkan-Mu. Seruan-Mu dan pertolongan-Mu kami harapkan, ya. Segala kebaikan berada di kedua-dua tangan-Mu, dan keburukan pula tidak kembali kepadamu. Aku bersama-Mu dan aku bersama-Mu dan menuju kepadamu. Maha berkat dan maha tinggi Zat-Mu. Aku memohon keampunan daripada-Mu, ya, dan bertaubat kepadamu. Ini adalah maksud yang tadi itu. Saya nak fokuskan pada ini. Ini fokus pada doa iftitah tadi, bukan pembuka tadi. Okay. Banyak lagi sebenarnya dalam solat-solat ni yang membawa kita, membimbing kita, memberi faedah kepada kita. Contoh, ya, sebagaimana yang lepas saya ada sebut tu, macam kita ketika kita selepas baca solat maghrib dan solat subuh, sebelum kita berpindah, kaki kita mesti duduk menetap kat situ, mesti tu kita astagfirullah la ilaha illallah wa la syarikalah baca 10 kali, dan Allahumma jirna minan nar, Allah menjadi sebanyak 7 kali. Itu disarankan dalam hadis mengatakan ketika solat subuh dan solat maghrib. Yang lain-lain tu 3 kali tak mengapa. Apa fadilat kat situ tu? Fadilat itu sesiapa yang baca la ilaha illallah tu la ilaha illallah dan la syarikalah itu sebanyak 10 kali, maka diangkat darjahnya 10 kali ganda itu, dan ditolak, dihapuskan dosanya sebanyak 10 kali ganda, dan dikabulkan hajatnya. Pasal itu ke dalam keadaan macam ni, solat pun nak dipendek-pendekkan, sedangkan tempat-tempat yang memberi faedah itu patut kita teruskan. Yang lain tak apa, tak mengapa. Kalau yang macam itu ada fadilahnya, maka kita kat situ ketika kita solat, kita minta dijauhkan kan dari wabak ini, minal barasi wal jununi wal juzami, ya, penyakit-penyakit yang berbahaya, merebak yang dunia kan. Jadi kat situ mudah-mudahan Allah akan kabulkan sebanyak 10 kali ganda, ya, 10 kali ganda dikabulkan doa kita.
Jadi itulah, jangan kita tinggalkan waktu lepas maghrib, waktu lepas subuh. Itu je yang ditutup. Yang lain-lain tu 3 kali. Tetapi ada setengah manusia kalau kat masjid ke apa, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, imam astagfirullahaladzim, dia pun bangun terus buat solat hajat sendiri. Yang mana tu? Ada lagi tu tadi yang ada fadilah-fadilah itu ditinggalkan saja. Ya tak? Rugi kita rugi. Pasal tu kita tak sedar. Pasal tu kalau bagaimana pun kita hayatilah. Maklumlah kita ni semakin meningkat tuan ya. Jadi kita dapat memperbaiki solat kita, dapat memperbaiki apa supaya kita besok tergolong daripada orang-orang yang mati dalam keadaan beriman, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Lepas tu kita dah bagi itu waktu tu. Lepas tu baru Allah majina milanan sebut 7 kali. Kalau kita mati antara waktu subuh ke waktu maghrib nanti, waktu maghrib ke waktu subuh nanti, antara itu, maka kita tidak akan dimasukkan ke api neraka. Akan dijauhkan dari neraka. Pasal pintu-pintu neraka pun dikata orang ni dah berikrar tak nak masuk ke. Ya, tu dia. Pasal diiringi oleh para malaikat. Itu keistimewaan. Macam sedekah. Sedekah ya boleh ni, tapi sebenarnya sedekah yang paling afdal apa tak? Waktu kita nak pergi solat subuh tadi. Pasal lepas kita masukkan ni, contoh kita ni masukkan kat situ, kita niatkan, ya Allah ya Tuhanku, ya atas sedekah ni mudah-mudahan tu rezekiku bertambah lagi, ya perniagaan aku semakin bagus lagi, ya tak? Tak boleh kat situ. Oleh kerana ketika waktu itulah para malaikat turun untuk mengaminkan waktu subuh tu. Istimewanya waktu subuh. Ya, kalau orang tak ada anak, memohon minta ada anak. Ya tak? Orang tak jodoh, belum dapat jodoh, memohon minta ada jodoh. Ya tak? Boleh ada kat situ. Itu waktu doa yang paling mustajab, waktu subuh. Betul. Apa? Tak boleh itu minta. Boleh. Ya tak? Yang sakit minta disembuhkan. Yang sakit minta waktu kita bagi sedekah tu tadi. Janganlah berubah apa 10 sen ke 20 sen doanya melenjir apa gila baru keleting 20 sen macam minta ya Allah tak berhenti setengah jam. Malulah kita pada Allah, malu kita pada malaikat. Ya tak? Kalau sekiranya nak banyak tu, banyaklah masukkannya. Contoh, nak banyak masuk RM10, banyak untuk berdoa. Waktu menderma tu kita sambil berdoa subuh, ya. Okey. Jadi inilah keistimewaan doa iftitah tadi. Pasal tu selalu dalam kuliah solat saya memang saya tekankan. Tak kira waktu tuan-tuan solat sunat ke, itulah dia. Pasal solat sunat pun, solat rukun dia pun macam solat wajib juga. Isi kandungannya macam tu. Ya, kalau katakan kita solat sunat, benda yang sunat yang lain-lainnya kita tinggalkan, apa berdapatnya? Kalau yang wajib, yang sunat kita tinggalkan, sekurang-kurangnya yang wajib itu ada lagi, ya tak? Kalau yang sunat ditinggalkan, apa dapatnya nanti? Sudah rugi itu. Sudah. Jadi itulah sekurang-kurangnya. Ada setengahnya bertasbih pun sekali tak mengapa. Itu 3 kali sunat. Ada yang tak bertasbih pun ada. Contohnya ketika rukuk, Allahu Akbar. Setakat subhanallah untuk nak tamakninah tadi, itu yang wajib rukun. Ya, nak itu rukun mesti. Kalau rukun tertinggal, habis hancur. Salah satu rukun itu rukun gitu. Tapi kalau saya tanya tuan-tuan, apa tu rukun ada berapa? 13 rukun kan? Terbagi kepada 3.
qalbi, qauli, fi'li. Apa dia qalbi? Orang tanya dia mesti satu aja dijawab. Apa dia? Niatnya dia. Qalbi dalam hati kan, niat itu rukun dalam hati, niatnya. Sedangkan kita pergerakan, kita mengingati setiap rukun, mengingati. Katakan saya tengah rukuk, Allahu Akbar, dalam hati saya ini rukun ni, rukuk ini rukun. Itu mengingati itu dalam qalbi lah sebenarnya. Tapi kita lupa, cuma kita tujukan pada itu saja. Benar? Jadi oleh itu muslimin muslimat, marilah kita sama-sama, insya-Allah, kalau kita solatnya kita sempurna, insya-Allah segala-galanya kita akan sempurna, rumah tangga pun akan bahagia, insya-Allah. Ya, ini berpunca daripada itu. Okay. Terdapat juga bentuk bacaan doa iftitah yang lain dalam hadis-hadis dhaif. Ada yang lain dalam hadis-hadis dhaif. Tapi hadis dhaif itu boleh pakai, tak boleh pakai. Cuma boleh dipakai sebagai amalan, tapi tidak boleh dipakai sebagai hujah, itu saja. Ya. Jadi pasal itu adalah doa. Serupalah macam doa solat sunat apa ni? Qabliyah maghrib. Itu memang apa? Dalam apa tak ada. Ya, Rasulullah memang tak buat. Tapi sahabat ada buat. Itu dinamakan bid'ah hasanah. Ada. Pasal ketika Rasulullah sampai, sahabat buat, maka Rasulullah tak tegah pun, diam. Ketika satu masa Rasulullah sampai, sahabat tak buat, maka Rasulullah tanya, kenapa tak solat hari ini? Solatlah. Walaupun Rasulullah tak buat, ya tak? Tapi dia kenapa tak buat hari ini? Solatlah. Maka berarti, ya, benda yang baik itu buatlah yang baik. Ya, itu dia. Serupalah. Jangan pula kan minta maaf lah kat sini, ya. Kalau katakan kita ikut dan dia cakap isteri juga, wah kena kontrol tu. Bukan, kita ikut cakap isteri, kita kena fikir, yalah. Pasal hadis Nabi juga berkata, unzur maqala wala tanzuri maqal. Lihat olehmu apa yang dikatakan, jangan kau lihat siapa yang berkata. Walaupun itu isteri kita yang berkata, anak kita yang berkata, maksud lihat tadi, dengar, renung apa yang dikata itu betul tak betul. Ada betul, itulah. Walaupun isteri kita yang cakap, walaupun anak kita yang cakap, ya tak? Itu kita bukan tak boleh kita jangan kau apa nak apa, aku lebih dulu makan garam. Itu biasa orang tua dulu. Kalau besi ni letak kat garam pun lama-lama repot juga kan. Besi boleh letak garam, lama repot dia, habis haus dulu. Ya, jadi itu, jangan istilah tu tak boleh pakai dah. Ya. Okey. Terdapat juga bentuk bacaan doa iftitah. Terdapat juga bentuk bacaan doa iftitah yang lain dalam hadis dhaif, namun tidak disebutkan di sini tak sebutkanlah. Adalah kalau tuan-tuan rajin baca kitab macam-macam dalam kitab tu, doa iftitah macam inilah, macam-macam, ya tak? Okay. Cukuplah dengan bentuk di atas agar mereka yang mendengar bentuk selainnya tidak menimbulkan persoalan. Kali ini dah biasa kita baca Allahu Akbar kabir, dah biasa. Kalau tuan-tuan baca pun, dengar pun tak kisah kan, pasal dah itu dah biasa. Tapi kalau dengar yang lain, boleh jadi yang kita tak pernah, apa ini, ya dah, apa ustaz baca ni tak pernah dengar pun, doa kita begini, ya dah, tak boleh, bidiran ni ustaz ni, sudah, ya dah. Itu banyak yang lain-lain pun ada. Tapi walau macam mana pun kita fokus pada yang kebiasaan itu dah, supaya tidak menimbulkan pada orang lain. Walau banyak lagi, ya dah, banyak macam doa apa ni, doa kuno najilah, macam-macam, ya dah. Macam doa kuno, macam yang panjang, bawa panjang lagi pun ada. Saya sekadar yang
sederhana dia. Tak naklah nanti yang belakang tu pun dah yang tua-tua pula tu kebanyakan terpaksa itu orang pencen banyak. Dia kesian pula ni dia. Setakat sekadar yang memadai. Bermakna sikit tadi mampat padat dah cukup. Cukuplah dengan bentuk di atas agar mereka yang mendengar bentuk selainnya tidak menimbulkan persoalan yang lain. Tidak kalau tiba-tiba saya kena membuat doa kunut yang lain pula, contoh doa kunut dia macam-macam banyak dia punya. Kalau yang kitab saya yang jari yang bulu-bulu saya tu sini dulu, itu pun banyak dia contoh-contoh dia. Bacaan iftitah dalam solat. Bacaan iftitah dalam solat, maksudnya doa iftitah tadi dalam solat, ketahuilah bahawa bacaan iftitah ini sunat dibaca dalam solat fardu maupun solat sunat. Sunat dibaca. Bagaimana solat fardu, bagaimana solat sunat, bacalah. Macam tonton doa solat witir contohnya, bacalah. Pasal nak menambahkan ini tadi, menambahkan pahala-pahala kita tadi. Jadi bukan kita nak lari itu aja, jangan buat yang buat janji jangan tak buat itu je, jangan buat betul-betul buat, bukan buat jangan janji tak buat, itu dia. Faham tak? Sudah bisa. Sikit ya. Sikit ni, lepas tu kita boleh soal jawab. Masa COVID ni sebenarnya short je lah. Pendek saja. Tapi insyaAllah lah, kita pun dah SOP dah betul, jarak jauh. Dan jarak ni insyaAllah. Okey. Ketahuilah bahawa bacaan kita ini adalah itu sunat baca, sunat dibaca dalam solat fardu maupun solat sunat. Sekiranya seseorang tidak membacanya dalam rakaat pertama selepas mengangkat takbiratul ihram, lalu terus membaca surah Al-Fatihah atau ta'awuf. Itu ta'awuf ni apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu pun sunat, kerana sengaja atau terlupa, maka dia sudah tidak disunatkan untuk membacanya kembali atau dalam rakaat selepasnya. Kalau katakan saya Allahu Akbar selepas takbiratul ihram, saya tak baca doa iftitah tadi, tiba-tiba terus saya baca Fatihah ataupun terus ta'awuf saja, Alhamdulillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, lepas tu lupa, tak payah, sengaja ditinggal ataupun tak perlu dibaca lagi doa iftitah. Pasal doa iftitah itu adalah pembuka. Apabila kita nak baca di pertengahan, apabila dia baca di hujung, tak perlu, maka tak perlulah maka solatnya sah, tetap sah. Cuma pahalanya tadilah yang tak dapat, itu je. Hal ini kerana waktu untuk membacanya telah berlalu. Namun jika dia tetap membaca juga, maka hukumnya makruh, tetapi solatnya tidak batal. Katakan terlupa tadi, tiba dia lepas tu nanti rakaat yang kedua bangun tadi, sebelum ni dia baca pula tu, hukumnya makruh. Makruh ni lebih baik tak payah baca, pasal makruh ni memotong pahala kita. Lebih baik tak payah baca, tinggal terus. Jadi solatnya tidaklah batal.
untuk permasalahan berkaitan muafiq dan masbuk telah disebutkan sebelum ini. Perbahasan selanjutnya mengenai doa iftitah ada disebutkan dalam perbahasan mengenai adab-adab makmum dalam solat nanti, insya-Allah. Jadi yang lepas sudah dibaca di bab ini ya. Bagi orang muafiq, hanya ini disunatkan bagi muafiq. Maksud muafiq ni bagi orang yang takbir tadi, dia ketiga setelah bersama imam, Fatihahnya imam kita awalnya, takbirannya imam kita sudah ada, itu dipanggil muafiq. Tetapi kalau bagi orang yang masbuk, itu tidak disunatkan. Ada kalanya kita baca juga menjadi haram. Sebab contoh, saya masuk kat sini, imam sudah baca surah tu yang terakhir, saya pun takbiratul Allahu Akbar, terus saya baca Allahu Akbar kabira wa doa iftitah. Tiba-tiba imam dah rukuk, saya tak sempat lagi baca Fatihah, maka saya terus rukuk, maka itu jadi haram dah. Sebab Fatihah itu yang wajib. Jadi apa yang perlu saya buat? Apabila saya masuk je takbiratul Allahu Akbar, saya bacalah Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Imam dah Allahu Akbar, saya tak habis tak apa, saya terus ikut Allahu Akbar, tak apa, saya tak perlu habiskan Fatihah saya, maka saya terus ikut rukuk Allahu Akbar. Tetapi itu bagi orang masbuk, ya. Bagi orang muafiq tadi kena habiskan Fatihahnya, ya. Jadi tidak tertinggal sampai 3 rukun. Contohnya imam dah rukuk, kita nak habiskan Fatihah, boleh lagi. Jangan sampai imam dah sujud, kita tak rukuk lagi. Tapi kalau imam dah nak sujud, kita dah rukuk, maka itu tak mengapa. Tidaklah tertinggal sampai 3 rukun yang besar. Boleh. Ya? Ya. Ya. Kadang-kadang pergi semayang zuhur atau asar kan. Ya. Baca Fatihah tak perlu baca kuat kan. Ya. Jadi selepas imam takbir, kita percaya dibaca doa kita dulu, lepas tu dibaca Fatihah. Kita pun baca doa kita ya kan. Tapi mungkin kita baca lambat, belum habis doa kita ataupun baru nak mula Fatihah, kita pun imam Allahu Akbar dah rukuk. Kita boleh habiskan. Kalau kita muafiq tadi, kita habiskan. Kena habiskan. Kena habiskan. Kita lajukan sikit lah, kita punya speed sikit. Pasal itu saya katakan, ada kalanya imam tu tak baca doa iftitah. Itulah saya. Itu masalah. Sedangkan jadi imam ni tanggungjawab besar lah. Tanggungjawab besar. Contohnya, oleh kerana saya jadi imam, besok ditanya di Yaumul Mahsyar, tiba-tiba okey, macam mana solat Narawi, solat fardu Narawi, selama ada sikit lompang lah tu, ada kesalahan. Tengok solat sunatnya, okey, solat sunatnya settle, semua okey, bagus, okey, terus jalan. Tengah nak berjalan aja, meniti siratul mustaqim, dia nanti dulu jamaahnya nama. Aku takut Cik Zul komplain nanti. Ada Cik Zul makmum tadi, makmumnya siapa? Cik Zul komplain, nanti dulu. Itu hanya bukan senang. Pasal tu kita kalau jadi imam, doa kita biar kita baca sempurna. Satu. Yang keduanya, ketika dalam waktu solat jahar tadi, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ser nanti rakaat yang ketiga, kita bacalah ikut rentak tu. Dikuatiri makmum nanti ikut rentak kita yang mula-mula. Ada. Jadi kalau kabut makmum nanti, maka kita sebagai imam tadi, kita bacalah dalam yang dalam ser tadi, yang
rakaat ketiga keempat tadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi makmum dapatlah sempurna. Ada. Ini kedudukan imam. Kadang-kadang ni macam nak berlumba lari. Tak macam cepat-cepat. Ya? Boleh kan? Jawapan tadi boleh? Okey. Jadi setakat ini dulu saya buat soalan jawab. 1-2 soalan. Hari ini berapa hari bulan ya? 24 bulan 12 20. Okey, ada soalan? Muslimah, ada soalan? Tak. Sebelum baca doa iftitah, Ya? sebelum baca doa iftitah, Lupa? sebelum baca, Ha. ada orang baca, perlu ke baca bismillah ke? Tak perlu ke? Apa hukum baca bismillah sebelum? Macam mana? Hukum baca bismillah sebelum doa iftitah. Hukum baca bismillah doa iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar kabira wa ya. Tak, itu baca itu sunat saja, tapi tak perlu kita baca pasal kita sudah takbir tadi kan. Allahu akbar, terus sambung doa kita tu Allahu akbar kabira wa itu je. Tak perlu kita baca bismillah lagi, tak apa. Ya, kalau terbaca tak salah. Ya, tak masalah. Okey? Ada apa lagi pertanyaan? Ya. Ustaz, kalau sembahyang, lepas tu kan baca ayat. Kalau ayat tu katalah surah Al-Mulk, kan panjang. Ya. Kalau saya baca tak sepenuh boleh? Separuh boleh? Boleh. Boleh. Nak baca 3 baris pun boleh. Oh, boleh. Ya. Oh. Ya. Tak baca pun tak apa. Pasal itu sunnah. Ya tak? Tapi ya betul. Al-Mulk tu memang panjang. Ada 30 ayat tu kan. Saya 31. 30. Yang 31 tu ni. Surah Sajadah tak silap. Lupa saya. Ada yang 31 tu. Hal ta'ala insan tu tak silap saya. Tak silap saya. Lupalah nanti. Ada yang 31. Yang Al-Mulk itu 30. Al-Mulk 30. Ada saat Sajadah tu 30 kan? 30. Ni cerah. Allah Ta'ala insan yang 30, yang 31. Ya. Betul lah. Ada biasa tu kita buat tu. Pasal kadang saya buat separuh je. Buat separuh. Contohnya, kalau dah subuh tu dah awal ada apa? Lewat. Pasal tu kita nak ambil fadilat surah Sajadah. Ya. Maka baca surah Sajadah tu kena habiskan. Lepas tu hal-hal yang satu kita baca 2-3 surat, 2-3 baris pun tak mengapa. Ada. Itu dia punya. Ada setengah orang baca dia lepas sujud Sajadah tu terus sambung balik hal ta'ala al-insani tatajawaja ala junubu mani madadi aduna rabbam tu kan. Dia tu ambil separuh, lepas tu dia terus ambil rakaat pertama, bangun rakaat yang kedua tadi disambung ambilkan tu. Maka setengah, kalau Allah yarham dan hari dia, itu tidak dapat fadilat dia. Pasal fadilat dia surah Sajadah tu mesti dalam rakaat yang pertama sahaja. Lepas tu yang keduanya tu ni digandingkan dengan hal ta'ala insan. Ya tak? Begitu jugalah kalau katakan di gandingan-gandingan dia ada tu. Macam apa? Sabbih isma rabbikal a'la tu gandingannya dengan hal ataka hadisul ghasyah. Ya tak? Itu dia. Okey, baik? Boleh. Boleh tak? Katakan ni tak habis, tak boleh.
untuk surah itu tadi, itu adalah sunnah. Okey. Walaupun sunnah, kita dapat bawa sikit pun dapat pahala ini juga. Okey? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ustaz, Ya. kenaan ni musim musafir musafir pada hari Jumaat. Ya. Macam mana hukum dia sebenarnya? Okey. Sesiapa yang bermusafir pada hari Jumaat, dia keluar dari rumah sebelum subuh, maka dia tidak kewajipan solat Jumaat. Okay. Tetapi kalau dia keluar selepas solat subuh, dia wajib solat Jumaat walaupun dalam musafir. Satu. Tetapi walau bagaimanapun, andainya kita nak dapat tempat tu, tak nak cari masjid, kita musafir, kita tak tahu masjid mana dia. Kalau dengan azan dia nak, itu dulu yang kita tuju kan. Kalau tak dapat, kita ikhtiar mencari juga, maka itu dimaafkan. Dimaafkan. Janji jangan sampai 3 kali Jumaat, yang itu saja. Ada? Okay. Macam kita highway kan. Ya. Macam highway. Ya. Highway tak ada masjid. Ha. Cuma ada Ya. Dulu nak keluar arena macam Nak keluar tu ada permasalahan sikit kan. InsyaAllah itu dimaafkan. Okey. Tapi kalau kita dapat pahala lah, ya. Katakan saya keluar tadi, saya hari Khamis, saya pergi hari Khamis, saya bermusafir, contoh pergi mana, Penang ke bagaimana, maka saya tak kewajipan lah solat Jumaat tadi. Tetapi adanya ada masjid yang memang kita nak solat pun dapat pahala kita, ya? Dapat pahala. Okey? Boleh? Ada apa lagi? Ustaz, Ya. Iftitah ni, Ya. kita baca balik makna tadi tu Ustaz. Perenggan yang kedua tu kepada Allah, Yang mana? Iftitah. Iftitah. Ya. Perenggan. Yang kedua tu, Allahumma Allahumma antal malik. Malik. Sehinggalah habis. Ya. Sehingga habis. Kalau kita tengok balik kepada dia punya maksud dalam bahasa Melayu, Ya. saya rasa macam bagus untuk kita doa pada menghadap Allah lepas kita solat. Ya. Boleh. Lengkap rasanya. Kita ni minta ampun kepada Allah. Ya, betul. Berarti bukan doa iftitah ni baca ketika dalam solat aja, tak semestinya. Ya, macam kita nak baca dalam doa biasa pun kita boleh juga. Ya, pasal itu meliputi segala-galanya. Elok yang memang yang kedua ni, perenggan yang kedua ni, elok kita buat amalan, contohnya berdoa biasa. Ya. Doa selepas solat contohnya. Boleh? Doa biasa. Ya, Allahumma antal malik, la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka, ya, zalamtu nafsi. Boleh. Jadi kat situ tu macam kita ada setengahnya kunut nazilah ni, ada setengahnya dia, ya, tapi saya ambil yang mustahab je. Contohnya saya Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal suyuf al mukhtalifah, ya, was sadaida wal mihaya ma zuhara minha wa ma dawatan. Saya ambil yang dulu, lepas tu nanti yang ujungnya itu saya baca Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syarril asqam. Ya, itu lepas itu kalau kita nak tahan terus selamat terus boleh. Kerawat pun terus boleh. Lepas tu kalau sekiranya terus mana ada banyak Allahumma hadzal marid Allahumma hadzal marid jundum min junudi, ya, tusibu bihi man tasha wa tasru bihi man tasha. Ya, itu tidak semestinya kita apa, macam kita
Jadi padat, satu tu padat ada setengahnya. Bukan apa nak panjang-panjang kesian yang di belakang. Ada kalinya orang tu nak kerja, sudah nak kerja cepat lagi. Itu syukur dia nak datang tu. Dia nak dapat fadilat berjamaah subuh tadi. Pasal apa? Siapa yang solat subuh berjamaah seolah-olah dia beramal ibadah sepanjang malam. Itu fadilat itu tadi. Siapa solat isyak berjamaah seolah beramal ibadah separuh malam. Okey? Okey. Ada apa lagi? Dah. Anas. Last. Okey. Tadi Ustaz cakap pasal istighfar. Selepas kita bagi salam. Ya. Selepas bagi salam, kita istighfar. Ustaz kata ada yang pula terus bangun buat sunat takbir. So mana yang lebih afdal? Kalau Ustaz kata tadi mesti selawat, kan? Apa fadilatnya Ustaz dibandingkan dengan orang yang bekerja terus pergi buat takbir? Okey. Ba'diyah itu adalah sunat dan masanya bila-bila masa kita boleh. Jadi lepas solat tadi. Tapi doa yang ini tadi, bertasbih ini tadi, dia dikehendaki sebelum beredar dari tempat duduk kita solat, sebelum berubah duduk kita tadi. Baru lepas tu Allah majina minakan, lepas 7 kali barulah berubahlah. Berubah. Macam kan saya selalu lepas tu baru saya berpusing, itu sunat. Bagi imam itu sunat memandangkan pada jamaah. Tapi sebelum itu tak boleh lah. Jadi itu lebih afdal. Yang ba'diyah tadi kita boleh gunakan, boleh solat kemudiannya. Okey. Pasal yang ini tadi kita tak boleh buat selepas tu nanti. Ketika kita lepas sunat ba'diyah tadi kan, yang tu kita tak boleh buat lah. Pasal itu yang di dalam hadis mengatakan lepas maghrib dan subuh saja. Okey. Cukup ini tadi ya. Dan istirahat ini dulu dapat saya sampaikan. InsyaAllah walau bagaimanapun ya, InsyaAllah saya rasa tuan-tuan ada WhatsApp saya. Kalau ada bermasalah tak sempat tunggu Khamis ke Khamis untuk soal jawab, boleh WhatsApp pun boleh ya, insyaAllah. Biar WhatsApp kita gunakan beramal ibadah, bukannya jangan gosip yang bukan-bukannya. Okey, setelah ini dulu dapat saya sampai Muslimah ya. Yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is syarri wa tarfa'una biha min jami'il darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa min al-mamat. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدي وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على المجلس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على المجلس. اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة على المجلس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.